Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua student cikgu yang berada di atas talian sekarang. Okey, selamat pagi kepada Adam Haris, Ain Rabiatul dan Ayuni. Okey, Assalamualaikum. Boleh respon? Cikgu nak dengar suara anda. Silakan. Okey, Waalaikumsalam. Okey, Ayuni macam mana? Sihat Ayuni? Ayuni? Waalaikumsalam, sihat je. Alhamdulillah. Ain, macam mana Ain? Oh, Ain tak ada respon. Okey, tak tahulah mungkin ada hal kot. Oh, Ain sihat respon secara chat. Okey, tak apa. Baiklah, atas talian sekarang ada 3 orang je pelajar. Okey, cikgu tak tahu yang lain ke mana. Okey, mungkin ada kelas, mungkin masih tidur lagi. Tidak mengapalah. Cikgu ada buat rakaman pelajaran kita hari ni. Okey, baik. Okey, hari ini kita akan sambung belajar bab 7 iaitu bab 7 bahagian kedua iaitu bahagian terakhir Dan kalau ikutkan buku teks ni tinggal sikit lagi topik yang kita akan sambung belajar iaitu topik pilihan raya dan juga topik parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963. Dua topik itu dua topik yang terakhir. Dan satu tak salah, saya lupa satu lagi topik, satu lagi iaitu 7.2 negara persekutuan. Okey, jadi itulah topik-topik yang kita akan belajar dalam bab 7 bahagian kedua ni. Okey, kalau tak ada apa masalah, okey, berjalan lancar, mungkinlah pelajaran kita pada pagi ini tidak sampai 2 jam. Mungkin 1 jam lebih saja, bergantung pada keadaan lah. Sebab tinggal beberapa topik saja yang perlu kita cover dalam bab 7 ni. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan pelajaran, eloklah kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah supaya majlis ilmu kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah pelajar-pelajar, cikgu nak share skrin cikgu dengan kamu semua. Jadi lihat skrin masing-masing iaitu buku teks sejarah tingkatan 5. Okey. Jadi anda pun kalau ada buku teks tu rujuklah muka surat 177. Okey, 177 buku teks sekarang. Okey. Muka surat 177. Baik. Okey, iaitu tajuk 7.1.4, topik 7.1.4 iaitu pilihan raya. Okey, lihat skrin masing-masing, cikgu ada paparkan muka surat tersebut. Okey, jadi persoalan yang kita belajar dalam topik pilihan raya ini ialah ataupun the big idea. Yang pertama, apakah maksud pilihan raya? Okey, yang kedua, mengapakah pilihan raya perlu dilaksanakan? Yang ketiga, bagaimanakah pilihan raya dijalankan? Dan yang keempat, apakah syarat-syarat menjadi calon dan pengundi dalam pilihan raya? Jadi kita ada 4 persoalan yang kita akan jawab, yang kita akan belajar. Okey. Baik, cikgu akan copy keempat persoalan ini dan masukkan dalam ruangan chat supaya anda dapat melihatnya dengan lebih baik lagi. Okey. Baik, dah send. Okey Nanti kita akan cuba jawab. Lepas habis topik ini, kita cuba jawab persoalan ini. Kita kena belajar dulu, barulah kita boleh jawab persoalan tersebut. Okey, baiklah. Jadi cuba kita imbas kembali sebelum kita belajar topik ini, kita imbas kembali topik-topik yang telah kita belajar sebelum ini. Okey, rujuk semula buku teks. Rujuk semula buku teks halaman yang pertama iaitu halaman 161. Okey, rujuk buku teks halaman 161. Okey. Ciri-ciri demokrasi berparlimen di Malaysia Jadi yang pertama, perlembagaan, kita sudah pelajarinya. Yang kedua, raja berperlembagaan. Okey.
Yang ketiga, Parlimen. Kita dah belajar 3 ni. Yang ni kebebasan asasi juga kita dah belajar, cikgu dah masuk secara tak langsung dalam topik sebelum ni dalam bahagian pertama. Kuasa pemerintahan juga kita telah belajar 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kita akan belajar pilihan raya dan parti-parti politik, okey, pada hari ini insya-Allah. Okey. Baik, kembali semula pada halaman topik 7.1.4 iaitu pilihan raya. Okey. Baiklah. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan slide pelajarannya. Jadi anda tengok slide pelajaran tersebut. Okey. Okey, pelajar-pelajar pilihan raya. Okey, sila teliti slide pelajaran ini. Pilihan raya. Apakah yang anda faham tentang pilihan raya? Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah, sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan. Ia dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang. Pilihan raya merupakan ciri terpenting sistem demokrasi berparlimen di Malaysia dan dijalankan setiap 5 tahun sekali. Badan yang bertanggungjawab menjalankan pilihan raya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR. Ahli-ahlinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan bagi menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan dari parti pemerintah dan pembangkang. Terdapat 3 fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya, menjalankan pendaftaran pemilih dan mengendalikan pilihan raya. Terdapat 2 jenis pilihan raya di Malaysia, iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian, tadi kita pelajari maksud pilihan raya. Okey, kita belajar tadi maksud pilihan raya. Yang kedua kita belajar fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu sebuah suruhanjaya yang menguruskan dan juga mengendalikan pilihan raya di Malaysia. Okey. Baiklah, untuk slide ini kita akan belajar 2 bentuk pilihan raya, iaitu pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil. Apakah perbezaannya? Okey, pilihan raya umum. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh semenanjung Malaysia, manakala di Sarawak dan Sabah diadakan secara berasingan. Baik, itulah dia pilihan raya umum. Okey. Selalunya pilihan raya umum diadakan selepas 5 tahun kerajaan memerintah. Jadi rakyat Malaysia boleh mengundi dalam pilihan raya umum tersebut. Okey, sama ada wakil rakyat peringkat parlimen, okey, iaitu ataupun Dewan Rakyat ataupun wakil rakyat peringkat negeri, iaitu Dewan Undangan Negeri. Baik, bagaimanakah pula dengan pilihan raya kecil? Okey. Pilihan raya kecil diadakan apabila berlaku kekosongan di mana-mana kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Ini disebabkan hal-hal tertentu seperti kematian, perletakan dan perlucutan jawatan. Ia mesti diadakan dalam tempoh 60 hari di Semenanjung dan 90 hari di Sabah dan Sarawak. Pilihan raya di Malaysia diadakan 5 tahun sekali. Sebelum proses pengundian dilakukan, parti-parti politik yang bertanding dibenarkan berkempen selama 7 hingga 15 hari sahaja. Seseorang yang ingin menjadi calon dalam pilihan raya mestilah warga negara Malaysia, berumur 21 tahun ke atas, bermastautin di Malaysia, sempurna akal, tidak muflis, tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam dan tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah. Calon boleh bertanding atas nama parti atau atas nama individu sebagai calon bebas.
Baik, pelajar-pelajar sekalian, okey. Berikut ialah syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya. Warga negara Malaysia, berumur 21 tahun ke atas, bermaustatin, tinggal di Malaysia, menetap di Malaysia, maksudnya sempurna akal, tidak muflis, tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam ataupun bukan kekitangan kerajaan, tidak disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Okey, iaitu satu kesalahan yang dihukum penjara tidak kurang daripada setahun atau didenda tidak kurang daripada RM2,000. Okey, dan belum mendapat pengampunan tidak boleh menjadi calon. Okey. Calon boleh bertanding atas nama parti atau atas nama individu sebagai calon bebas. Yang ini berikut merupakan syarat-syarat untuk jadi calon lah. Ataupun wakil rakyat lah calon ni sebenarnya. Wakil rakyat kita yang kita hendak pilih semasa pilihan raya. Okey, sambung. Seseorang pengundi hendaklah didaftarkan dalam senarai daftar pemilih. Okey, baik. Bagaimana dengan pengundi? Tadi calon, apakah syarat-syarat pengundi? Syarat utama mesti mendaftar dulu sebagai pengundi. Okay, apakah syarat-syarat tersebut? Okey, ini dia. Okey, nak jadi pengundi yang boleh buang undi semasa pilihan raya mestilah warga negara Malaysia, berumur 21 tahun. Okey, sekarang ni kita dah kurangkan umur mengundi kepada 18. Okey, sekurang-kurangnya 18. Okey, jadi anda selepas tamat SPM ni, tamat Tentera 5, okey, apabila sudah cukup umur 18 tahun, bolehlah mendaftar sebagai pengundi dan boleh tunaikan tanggungjawab anda kepada negara. Okey, bermaustatin atau tidak bermaustatin? Bermaustatin tinggal di Malaysia, tidak bermaustatin tinggal di luar negara. Boleh, kalau anda tinggal di luar negara, boleh mengundi. Okey, tak ada masalah. Okey. Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya, di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri, okey. Seseorang pengundi hanya boleh mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya saja. Okey, bermaksudnya katakanlah kita duduk di Jengka, Jengka ni di bawah Dewan Undangan Negeri Jengka. Manakala di peringkat parlimen kita di bawah Parlimen Kuala Kerau. Jadi, okey, penduduk Jengka yang mendaftar sebagai pengundi di kawasan Jengka tidak boleh mengundi di kawasan lain. Contoh, awak dah daftar di kawasan Jengka, awak tak bolehlah undi. Awak pergi balik ke parlimen lain, Parlimen Paguh contohnya. Awak nak undi wakil rakyat di sana, tak boleh sebab anda sudah mendaftar di kawasan undian tersebut, kawasan pilihan raya tersebut. Itulah maksudnya. Baik, untuk pasukan keselamatan pelajar luar negara atau pegawai kerajaan yang bertugas luar negara, cara mengundi dalam pilihan raya ialah secara pos. Okey. Apa pun semuanya mesti mendaftar dulu sebagai pengundi. Okey. Jadi tak gunalah kalau tak daftar sebagai pengundi, pergi ke pusat pilihan raya, ada pegawai SPR akan cek nama anda sama ada didaftarkan atau tidak. Jadi kalau tak daftar memang tak boleh nak undi. Okey, jadi cikgu nasihatkan bila anda sudah berumur 18 tahun, bolehlah mendaftar sebagai pengundi. Bagaimana cara pendaftarannya? Tak sampai seminit ataupun 2 minit, sangat-sangat mudah. Pergi ke pejabat pos sahaja. Mudah dah sekarang, okey. Pejabat pos dulu guna manual, isi borang dan sebagainya. Sekarang pejabat pos pendaftaran di pejabat pos sudah menggunakan sistem ICT yang canggih. Secara online saja di pejabat pos. Okey, kejap je siap. Okey. Baik, itulah dia syarat-syarat untuk menjadi pengundi dalam pilihan raya. Okey. Baik, setakat ni ada apa-apa soalan pelajar? Ada apa soalan tak? Tak ada. Tak ada? Okey, ada apa-apa yang tak faham? Okey. Macam mana nak post Ain Rabiatul Adawiyah? Apa maksudnya? Ain? Ain, apa maksud awak tak ada macam mana nak post ni dalam chat awak ni? Okey. Cuba jelaskan pada cikgu. Baik, tak ada Alright. Kalau tak ada, kita teruskan slide yang seterusnya.
Parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963. Okey, jap sebelum tu. Saya lupa tunjukkan satu lagi. Ni dia Milih dan mengendalikan pilihan raya. Terdapat dua jenis pilihan raya di Malaysia. Baik, kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang pilihan raya umum yang diadakan 5 tahun sekali. Yang ni pilihan raya yang besar. Okey, silakan. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh semenanjung Malaysia, manakala di Sarawak dan Sabah diadakan secara berasingan. Pilihan raya kecil diadakan apabila berlaku kekosongan di mana-mana kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Ini disebabkan hal-hal tertentu seperti kematian, perletakan dan perlucutan jawatan. Ia mesti diadakan dalam tempoh 60 hari di Semenanjung dan 90 hari di Sabah dan Sarawak. Pilihan raya di Malaysia diadakan 5 tahun sekali. Sebelum proses pengundian dilakukan, parti-parti politik yang bertanding dibenarkan berkempen selama 7 hingga 15 hari sahaja. Seseorang yang ingin menjadi calon dalam pilihan raya mestilah warga negara Malaysia, berumur 21 tahun ke atas, bermastautin di Malaysia, sempurna akal, tidak muflis, tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam dan tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah. Calon boleh bertanding atas nama parti atau atas nama individu sebagai calon bebas. Okey Okey, sebenarnya cikgu nak tunjuk yang ini tadi kita dah belajar. Okey, proses pilihan raya, rujuk semula buku teks masing-masing. Okey. Okey. Baik, halaman 178. Okey. Kita lihat rajah proses pilihan raya. Okey, bagaimana pilihan raya tersebut dijalankan. Okey. Baik, ada beberapa proses. Baik. Yang pertama, okey, Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR akan menetapkan tarikh penamaan calon. Okey. Dan juga tarikh undi. Okey, tarikh penamaan calon dan tarikh undi ni penting supaya rakyat tahu siapakah calon mereka, siapakah bakal wakil rakyat mereka. Dan calon-calon ni akan bertanding lah. Dia bukan seorang saja. Dia mesti ada pertandingan. Mungkin 2 orang calon, mungkin 3 orang, mungkin lebih. Okey. Dan juga tarikh pengundian yang telah ditetapkan oleh SPR. Okey. Kemudian pada tarikh tersebut, okey, penamaan calon dijalankanlah. Okey, jadi SPR mengumumkan calon-calon yang bertanding di kawasan tersebut dan diwar-warkan kepada rakyat. Okey, sebagai contoh di kawasan Jengka, di peringkat Dewan Undangan Negeri ada 2 orang calon bertanding. Okey, daripada parti politik A contohnya dan juga parti politik B. A ni yang berhormat Abu. Okey, B parti politik B yang berhormat Ali. Jadi itulah dia penamaan calon Jadi SPR mengisytiharkan siapakah calon yang bertanding di kawasan tersebut. Okay, selepas itu yang ketiga ialah manifesto, okey, oleh parti yang bertanding. Selepas penamaan calon, parti-parti politik akan menyediakan manifesto. Manifesto ni ialah satu orang kata harapan ataupun janji-janji kepada rakyat yang akan ditunaikan oleh wakil rakyat tersebut sekiranya menang dalam pilihan raya itu. Itulah maksudnya manifesto, okey. Kemudian selepas manifesto, okey, kempen pilihan raya juga dijalankan, okey. Kempen dijalankan mengikut peruntukan undang-undang lah. Okey, tak boleh kempen tu contohnya menggunakan kekerasan dan sebagainya mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Kita ada akta pilihan raya ikut undang-undang akta adalah akta pilihan raya. Kemudian SPR akan membuat pengumuman tentang tempat pengundian di mana. Okey, tempat pengundian ni selalunya di sekolah-sekolah.
okey, di sekolah-sekolah. Jadi senang saja nak semak. Okey, sekiranya anda sudah mendaftar sebagai calon, sebagai pengundi dalam pilihan raya, boleh menyemak di mana tempat pengundian anda dalam online masing-masing. Okey, boleh. Pergi laman web SPR, dia check kat mana. Okey, tak ada masalah, dia beritahu kat mana. Selalunya masa kita daftar tu, kita daftar dah kawasan mana sebenarnya. Okey, alright. Dan juga tempat pengiraan undi oleh SPR. Tempat pengiraan undi ni selalunya dewan-dewan besar di kawasan tersebut. Okey, sebagai contoh di kawasan Jengka mungkin ada mana dewan besar, Dewan Balora Mastika, mungkin tempat itu dikira sebagai tempat pengiraan undi oleh SPR. Untuk peringkat parlimen pada pilihan raya yang lalu, Dewan Kuala Kerau tu dijadikan sebagai tempat pengiraan undi bagi kawasan pilihan raya parlimen Kuala Kerau. Okey, kemudian pada semasa pilihan raya, pada waktu pilihan raya, kertas undi diberikan kepada pengundi yang ada lambang parti dan calon yang bakal dipilih. Yang ni sangat jelas mungkin anda tidak ada pengalaman lagi. Kertas undi itu sangat jelas, ada gambar calon, okey, ada lambang parti, sangat jelas. Okey, kita tanda pangkah saja. Okey, mesti satu pangkah, tak boleh dua. Kalau dua pangkah atau pangkahnya luar kawasan, luar petak atau tanda raid, dikira sebagai undi yang rosak. Selepas selesai pangkah calon yang kita kendaki, kita buang undi itu, bukan buang dalam tong sampah. Pembuangan undi di sini bermaksud meletakkan kertas undian dalam peti undi yang telah disediakan. Ada dua peti undi, satu peti undi parlimen, wakil rakyat di Dewan Rakyat. Satu lagi ialah peti undi untuk wakil rakyat peringkat Dewan Undangan Negeri. Jadi letaklah, maksudnya dua lah kertas undi kan, sebab ada dua petak untuk parlimen satu, DUN satu. Okey, jadi lepangkah dan buang dalam kertas undi tersebut dalam peti undi. Alright. Dan selesai pengundian, lebih kurang dalam pukul 5 petang, sekolah pun ditutup pagarnya, jadi rakyat yang lambat lebih pukul 5 suku nak masuk nak undi dah tak boleh lah, sebab selalunya tempohnya ialah sampai pukul 5 saja. Okey, lepas tu sekolah tu ditutup. Okey, pusat pengundi ditutup, dikumpulkan, peti undi dibawa masuk dalam kereta pegawai SPR dan diiringi oleh polis ke tempat pengiraan undi. Dan dikira undinya satu persatu. Okey. Baik. Jadi selepas undi itu dikira, dia buat analisis parti-parti politik mana yang dapat undian. Dan seterusnya yang terakhir, pengumuman keputusan pilihan raya oleh pegawai pilihan raya. Baik, itulah pelajar-pelajar bagaimana proses pilihan raya di Malaysia dijalankan. Okey, baik. Setakat ini ada apa-apa soalan tentang proses pilihan raya tersebut? Silakan. Onkan mikrofon kalau ada. Kalau tak ada pun on mikrofon. Okey tak setakat ni? Okey. Okey kan? Senang je kan tajuk ni, tajuk pilihan raya? Senang. Senang je kan? Okey, baiklah. Okey, jadi kita sudah selesai pelajari topik 7.1.4 iaitu pilihan raya. Baik, jadi apa kata kita jawab semula persoalan yang cikgu berikan dalam ruangan chat tersebut. Okey. Baik, ada 6 orang, alhamdulillah, tak apalah, tak ramai. Ada 6 orang datang ni, masuk secara atas talian, tidak mengapa. Okey. Baik. Cikgu nak tanya Adam. Okey, Adam Haris. Okey. Secara lisan beritahu cikgu dan kawan-kawan apakah maksud pilihan raya Dam. Okey, silakan Dam, onkan mikrofon. Dam, okey. Apakah maksud pilihan raya? Kita cuba jawab persoalan pertama. Sudah belajar tadi. Apakah maksud pilihan raya? Secara lisan Dam. Silakan Dam. Boleh Dam? Okey, Adam tak ada respon. Okey.
Oh, tak lepas buka mikrofon? Tak dengar eh? Okey, tak apalah. Baik. Okey, Ayu ni. Apa maksud pilihan raya Ayu ni? Masuk pilihan raya, proses memilih wakil rakyat dalam parlimen. Parlimen saja ke? Ada satu lagi? Saya parlimen? Parlimen Ada lagi. Parlimen satu lagi. pilihan raya. Yalah, masuk pilihan raya. Okey. Proses memilih wakil rakyat tu betul. Okey, pada peringkat parlimen tu betul. Ada satu lagi peringkat. Peringkat apa? Peringkat Okey, tak apa. Okey. Lagi sikit Ayu ni. Okey, itu sebab cikgu tanya. Jelas tak jelas? Okey. Okey, alright. Semua pelajar rujuk semula buku teks bagus. Jawapan daripada Ain. Okey, baik. Rujuk semula halaman muka surat 177. Okey, tengok Tengok. Proses memilih wakil rakyat. Nampak? Okey. Untuk memerintah. Okey. Jadi wakil rakyat yang kita pilih, okey, dan menang dalam pilihan raya, mereka ada kuasa untuk memerintah. Okey. Kita sebagai rakyat ada kuasa memilih wakil rakyat tersebut sebab wakil rakyat ni mewakili kita, mewakili suara rakyat untuk menyampaikan ke peringkat lebih tinggi supaya kebajikan rakyat terjaga. Jadi, kita yang bagi kuasa kepada wakil rakyat itu. Itu sebabnya rakyat boleh ubah bila-bila masa. Okey, kerajaan ni. Okey, bila-bila masa di sini bermaksud setiap 5 tahun sekali lah. Okey. Ni satu lagi yang Ayuni tak sebut iaitu peringkat negeri. Peringkat negeri ni adalah peringkat DUN, Dewan Undangan Negeri, Wakil Rakyat Peringkat Kerajaan Negeri. Yang ni Ayuni dah sebut, peringkat persekutuan. Peringkat persekutuan ni peringkat parlimen lah Ayuni. Baik, itu sebabnya cikgu ada cerita tadi, proses pilihan raya ada 2 peti undi. Mengapa ada 2 peti undi? Kerana peti undi itu satu peringkat negeri iaitu DUN dan satu lagi peti undi untuk peringkat persekutuan iaitu parlimen. Okey, faham hari ni? Setakat tu proses pilihan raya maksud dia? Faham? Okey, jadi faham tak apa. Okay, cuba bagi contoh lagi lah sebagai contoh Okey, peringkat negeri ni atau DUN ni, okey, nama wakil rakyatnya dipanggil sebagai ADUN lah. Ahli Dewan Undangan Negeri. Contohnya di kawasan Jengka, siapakah ADUN di kawasan Jengka? Siapa tahu? Beritahu secara lisan. Siapakah ADUN? Okey, Ahli Dewan Undangan Negeri atau wakil rakyat kawasan Jengka. Siapa dia? Dia orang rantau perintis saja. Orang bandar pusat je. Siapa agak-agak? Tahu tak tahu? Ustaz Syaril. Ustaz Syaril. Alhamdulillah. Okey, bagus. Ustaz Syaril daripada Parti PAS. Betul? Sebelum Ustaz Syaril, sebelum Ustaz Syaril ialah Wan Salman daripada Parti Barisan Nasional. Begitulah. Jadi, itu adalah wakil rakyat ataupun ADUN peringkat kerajaan negeri. Okey. Jadi dia bersidang di peringkat negeri lah. Manakala di peringkat persekutuan, okey, kita Jengka ni di bawah Parlimen Kuala Kerau. Jadi selalunya parlimen ni, okey, ataupun wakil rakyat yang kita pilih di peringkat persekutuan atau parlimen ini akan jadi menteri-menteri atau timbalan menteri. Sebagai contoh, okey, di Kuala Kerau kita ada dulu Datuk Ismail. Datuk Ismail ialah ahli parlimen kawasan Kuala Kerau. Okey, faham maksud pilihan raya? Okey setakat ni? Okey tak? Respon. Okey. Okey, baik. Cuba kita jawab persoalan kedua. Okey, cuba kita jawab persoalan kedua pula Alright. Oh, cikgu tak share konten, patutlah tak dapat Tak apa, cikgu share sekali lagi Kejap Sian kawan Okey. Cikgu ada highlightkan tu dalam buku teks tadi. Cikgu tunjukkan semula sebab cikgu tak share konten. Cikgu tutup tadi, stop sharing. Okey, tengok balik buku teks pada skrin. Ni cikgu dah
cikgu dah highlightkan poin penting untuk persoalan apakah maksud pilihan raya. Baik, cuba kita jawab persoalan kedua, mengapakah pilihan raya perlu dilaksanakan? Kenapa perlu dilaksanakan? Kalau tak boleh, tak ada pilihan raya tak apa ke? Jadi macam itulah. Okey, soalannya mengapakah pilihan raya perlu dilaksanakan? Okey, bagaimana dengan respon Ain? Ain boleh tak jawab secara lisan? Satu atau dua idea awak untuk soalan kedua tu? Okey, silakan Ain. Mengapakah pilihan raya perlu dilaksanakan? Sebab apa? Sekejap. Awak dah belajar tadi kan? Okey. Kenapa, mengapakah pilihan raya perlu dilaksanakan? Mengapa? Tak pastilah cikgu yang ni. Untuk Silakan. menjamin Menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang. bagus. Itulah jawapannya. Jadi bila pilihan raya, kita jalankan pilihan raya, okey, pilihan raya ni, okey, jadi sebab pilihan raya ni jadi dia okey, itu jawapan awak tadi kita boleh ubah suai apa Ain Rabi atau Adawiyah. Okey, jawapan itu boleh ubah suai. Okey. Jawapan awak sebenarnya direct daripada fungsi SPR, ni dia. Suruhan raya SPR ditubuhkan untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang. Okey, kita boleh ubah suai jawapan tu. Okey. Baiklah. Mengapakah pilihan raya perlu dilaksanakan? Okey, saya nak dengar pula jawapan daripada Adam Haris. Tak tahu mikrofonnya dah okey ke belum. Adam, okey tak mikrofon tu? Adam? Oh, tak okey pula. Okey, Yuni, awak rasa macam mana Yuni jawapan tu? Mengapakah pilihan raya perlu dilaksanakan? Untuk mengisi kekosongan dan wakil rakyat supaya tidak berlakunya kekacauan apabila untuk wakil rakyat lah supaya tidak berlakunya pembalahan antara bersama kaum dan lupa hati atas pemilihan sendiri. Okey, baik. Okey, bagus. Saya nak gabungkan, cikgu nak gabungkan jawapan Ayuni dengan jawapan Ain tadi. Okey, supaya jawapan tu menepati kehendak soalan. Okey, baik, dengar apa yang cikgu nak cakapkan ni. Baik, jadi saya ambil jawapan Ain tadi, menjamin pilihan raya yang adil dan bebas. Okey, baik. Jawapan Ayuni tadi memilih wakil rakyat. Okey, Kak Cikgu gabungkan. Pilihan raya perlu dilaksanakan supaya kita dapat memilih wakil rakyat yang adil. Yang adil. Okey. Nampak itu sebab pilihan raya kita laksanakan. Okey. Satu lagi jawapannya ialah pilihan raya perlu dilaksanakan kerana negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, iaitu kuasa pemerintahan di tangan rakyat. Nampak tak? Itulah jawapannya. Satu lagi boleh campur jawapan yang ketiga, pilihan raya perlu dilaksanakan supaya negara tidak berlaku kekosongan politik yang begitu lama. Itu jawapan ini juga boleh diterima. Okey. Baik. Itu boleh tambah lagi jawapan yang seterusnya. Mengapakah pilihan raya perlu dilaksanakan? Okey. Mengapa perlu dilaksanakan? Okey. Pilihan raya perlu negara kita kekal dalam untuk kestabilan politik di negara kita. Sebab contohnya bila sudah 5 tahun, jadi undang-undang menetapkan akan berlakunya pilihan raya dan rakyat sekali lagi memilih kerajaan yang bakal memerintah. Jadi inilah maksudnya, okey, supaya berlakunya ketidakstabilan politik. Jadi tempoh 5 tahun ni sesuai bagi kerajaan ni menunaikan janji-janji, menunaikan harapan, menunaikan manifesto kepada rakyat.
Cukup 5 tahun rakyat akan menilai. Rakyat akan menilai adakah kerajaan yang memerintah itu sudah melunaskan janji-janjinya. Okey. Jadi ia bergantung kepada rakyat. Jadi kalau rasa kerajaan tu banyak janji yang tidak ditepati, kerajaan tersebut tidak menjaga kebajikan rakyat, maka rakyat boleh tukar kerajaan itu pada pilihan raya akan datang. Itulah maksudnya kestabilan politik negara kita, okey, dan juga kepentingan rakyat kita boleh terjaga. Macam itulah jawapan dia. Kalau jawapan panjang sekian. Okey. Faham setakat tu? Okey. Faham? Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, baik. Okey, baik. Kita jawab persoalan yang ketiga. Bagaimanakah pilihan raya diadakan? Dijalankan. Okey. Baik. Untuk persoalan ketiga ni, cikgu nak Ain lah. Ain, awak present, tunjukkan lokasi jawapannya pada cikgu. Kan, awak share screen awak, lepas tu kamera tu awak tunjukkan jawapannya dalam buku teks. Ataupun tak perlulah, awak beritahu je muka surat berapa. Cikgu nak tahu. Ain, apa dia? Cuba beritahu, macam mana nak jawab soalan nombor 3 ni? Beritahu muka surat yang mana? 178. 178? Okey, 178. Yang mana satu? Yang warna biru tu. Apa dia warna biru tu? Yang biru tu apa? Test pilihan raya. Bagus. Baik. Maksudnya fahamlah Ain dah boleh atur tu. Okey, jadi inilah proses pilihan raya. Jadi terjawablah persoalan yang ketiga tadi. Bagaimanakah pilihan raya dijalankan di Malaysia? Jadi bagaimana tu proses. Baik, bagus Ain. Baik, kita kembali semula kepada soalan. Baik, yang keempat. Apakah syarat-syarat menjadi calon dan syarat-syarat menjadi pengundi? Okey, Ayuni pula. Okey, senaraikan secara lisan apakah syarat-syarat jadi calon Ayuni? Apa dia? Calon untuk mengundi. Calon untuk bukan calon untuk mengundi. Calon wakil rakyat. Wakil rakyat. Saya ingat calon untuk mengundi. Ya, saya tulis tadi. Mana dia? Beritahu secara lisan. Sempurna akal. Sempurna akal, betul. Tiada rekod jenayah. Tiada rekod jenayah, betul. Tidak mustatin. Tidak bermustatin. Ya, betul awak ni. Tidak bermustatin ke atau bermustatin? Bermustatin. Tidak bermustatin. Macam mana wakil rakyat tu kita nak jumpa dia ada masalah, wakil rakyat mana? Luar negara. Kita gitu. Kan? Jadi salah tu dia. Tak apa, betul kan? Okey, lagi? Bukan kaki tangan kerajaan. Ya, bukan kaki tangan kerajaan. Okey. Lagi? Itu je dah saya tulis. Banyak lagi sebenarnya. Ada lagi lah awak tertinggal. Cuba tengok muka surat 179. Okey, rujuk semula muka surat 179. Okey, nampak? Berumur 21 tahun ke atas. Berumur 21 tahun ke atas. Ni warga negara Malaysia. Yes. Tidak muflis. Ya, betul. Inilah dia. Okey, cikgu buat peta ni kejap. Okey, yang ni. Pada muka surat 179 ni, okey, perenggan yang pertama ya. Okey, keterangan perenggan pertama. Yalah perenggan pertama. Okey. Baik. Ada pelajar tanya cikgu mengapa nak jadi wakil rakyat atau calon pilihan raya ni kaki tangan awam tak boleh jadi wakil rakyat. Mengapa? Jadi cikgu nak anda semua berfikir, mengapakah kaki tangan awam memegang tidak boleh menjadi calon atau wakil rakyat? Tak boleh. Semua wakil rakyat kita undi, kalau awak tengok latar belakangnya bukannya daripada kaki tangan kerajaan. Okey, sebab nanti dia akan SPR akan tapis. Kalau kita nak jadi calon, nak jadi wakil rakyat, SPR tapis. Kerja apa? Dia akan tanya kerja apa? Cikgu. Kerja apa? Doktor. Kerja apa? Jururawat swasta. Jururawat kerajaan. Tak boleh.
Taraf mesti dapat. Okey, soalan cikgu ialah mengapakah kaki tangan awam tidak boleh menjadi calon? Silakan berfikir. 2 minit dari sekarang. Sebab apa? Ataupun dah ada jawapan dalam kepala, boleh beritahu. Mengapa Ain ni? Mengapa Ain? Mengapa Adam? Kenapa? Agak apa? Mengapa? Okey. Mengapa? Ayu ni, boleh Ayu ni? Ada idea? Boleh memanipulasi rakyat. Boleh memanipulasi rakyat? Tolong jelaskan manipulasi itu macam mana? Maksud dia macam, kan dia dah pernah kerja dengan kerajaan. So Bukan perang. Sekarang ni situasinya mengapakah kaki tangan kerajaan tidak boleh menjadi calon? Maksudnya okey, dia sekarang ni kerja kaki tangan kerajaan atau kaki tangan awam. Dia nak jadi calon, tak boleh. Mengapa tak boleh? Gitu. Bukan dia pernah atau tak pernah. Okey, mengapa? Ain macam mana Ain? Ain ni boleh fikir sebentar. Tanya Ain pula. Ain, macam mana jawapan awak Ain? Ada tak bermain dalam fikiran anda? Ada? Belum lagi. Belum lagi? Mana boleh belum lagi. Sebab apa agak-agak? Yuni, Ain, Adam tak boleh mikrofon pula. Okey, kena tengok chat dia lah. Okey. Yuni, kenapa tak boleh kaki tangan awam? Dekat sini tulis, okey. Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Hebat soalan ni. Tapi okey, silakan. Cannot bring. Cannot bring? Tak boleh berfikir. Tak boleh. Cannot brain. Tengok cannot thinking. Cannot think properly. Cannot brain. Salah. Okey, macam ni cikgu beritahu. Okey, baik. Bayangkan. Cuba awak bayangkan. Okey. Seorang kaki tangan kerajaan. Okay? Dia kerja sebagai seorang katakanlah kerani di pejabat. Okey. Kerani di pejabat kerajaan. Mana-mana kerajaan awak. Katakan boleh. Katakan undang-undang membenarkan menjadi calon. Okey. Baik. Agak-agak wakil rakyat ni dia punya fokus perkhidmatannya kepada rakyat. Dia akan menjelajah di kawasan parlimennya atau kawasan DUN-nya untuk tengok masalah-masalah rakyat. Agak-agak kerani ni sempat tak menyelesaikan tugasnya di pejabat. Tak sempat. Nampak? Dekat situ problemnya. Okey, menyebabkan kerani tadi kerja di pejabatnya mungkin akan tergendala, mungkin akan terganggu. Sebab dia telah keluar daripada pejabat berkhidmat dengan masyarakat. Nampak itu kat situ. Okey, yang kedua. Okey, ingat wakil rakyat ada pertukaran duit kewangan daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan untuk membantu rakyat di bawah kawasan DUN atau parlimennya. Mungkin dapat 200,000. Okey, mungkin dapat 1 juta ringgit. Okey, kerani, kaki tangan kerajaan. Okey, nampak tak? Okey, kaki tangan kerajaan katakan kerani lah, contoh kerani tadi, dia dapat 1 juta daripada kerajaan persekutuan. Kalau kerani tu boleh saja menyalahgunakan hasil kewangan tersebut. Okey, nampak tak? Jadi mungkin beli kereta mewah. Jadi itu pada pandangan mata masyarakat dia dekat situ nampak rupanya dia telah menyalahgunakan duit, tidak amanah. Kat situlah. Dan tak nak benda-benda tu berlaku. Jadi itu sebabnya pelajar-pelajar sekalian, okey, calon pilihan raya ni mesti bukan daripada perkhidmatan awam untuk jaga benda-benda macam ni.
integriti. Jadi calon ni kerjanya untuk jaga ahli rakyat di kawasan, jaga rakyat di kawasan parlimen dan dunnya saja. Dia tak ada kaitan dengan kaki tangan awam. Kaki tangan awam ni berkhidmat juga kepada rakyat dengan memberi perkhidmatan awam. Masalah-masalah rakyat, okey, contoh kemiskinan, kebajikan, itu kita adu kepada wakil rakyat kita. Nampak? Itulah dia, fungsi dia. Jadi sebabnya kaki tangan awam tidak boleh memegang jawatan sebagai calon pilihan raya. Tak boleh. Sebab dia akan tugas dia dah terganggu sebab calon ni dia banyak keluar, banyak menjelajah. Okey. Jadi mungkin perkhidmatan awamnya akan terganggu lah. Okey. Baik. Jadi itulah jawapan bagi persoalan tersebut. Okey, kembali pada soalan yang keempat. Okey. Apakah soalan keempat lagi, apakah Cikgu, ya, silakan. saya ada soalan. Contohnya kalau dia usahawan, boleh ke jadi wakil rakyat? Boleh? Boleh. Usahawan bukan kaki tangan awam. Siapa kaki tangan awam? Cikgu kerajaan, kerani kerajaan, doktor kerajaan, tentera tak boleh, polis tak boleh. Apa-apa yang berkaitan dengan kerajaan pakai kaki tangan awam ni bermaksud kaki tangan awam persekutuan. Tak boleh jadi calon. Faham? Okey, usahawan boleh, dia bukan kaki tangan awam, usahawan. Lagi bagi contoh yang bukan kaki tangan awam selain usahawan. Apa dia? Ahli perniagaan. Boleh? Ahli perniagaan boleh. Dia bukan kaki tangan awam. Jadi bolehlah atau layak menjadi calon. Ataupun dia adalah pengarah syarikat yang tiada kaitan langsung dengan kerajaan, pengarah syarikat swasta, dia nak jadi calon pilihan raya, boleh, tak ada masalah. Dia bukan kaki tangan awam. Faham maksud cikgu? Okey, ada soalan lagi? Tentang pilihan raya, ada soalan lagi? Okey, tak ada lah tu Baik. Kita tengok lagi soalan yang keempat. Apakah syarat-syarat nak jadi pengundi pula? Senang ni. Okey. Ain, apa syarat-syarat jadi pengundi Ain? Silakan respon, mikrofon on. Ain? Senang je. Yang tadi nak jadi calon. Yang Dia jadi pengundi. Apa syarat dia nak jadi pengundi? Tadi jadi calon wakil rakyat, ni kita jadi pengundi. Rakyat kena jadi pengundi. Apa syarat dia? Ada dalam slide tadi. Cikgu nak awak sebutkan semula saja. Tanda awak faham. Ya. Yang mana? Dapat tak? Warga negara Malaysia. Okey, betul. Lagi? Berumur 21 tahun. Okey, sekarang dah boleh 18 tahun dah boleh dah Okey, lagi? Bermaftatin atau tidak bermaftatin. Okey, betul. Okey, seterusnya. Sempurna akal. Sempurna akal. Sempurna akal. Okey, lagi? Dengan syarat nama mereka berdaftar sebagai pengundi. Okey, baik. Cuba tengok muka surat 179 seperti dalam paparan skrin anda. Okey, nampak? Okey, ada ni. Yang pertama mesti daftar dulu. Namanya mesti didaftarkan dahulu. Cikgu cakap tadi pergi pejabat pos daftar. Pejabat pos ada borang dia. Awak isi borang itu. Borang tu satu helai saja, sangat-sangat mudah. Isi nama, IC, alamat.
Okey, kemudian serahkan kepada kerani di pejabat pos, kerani itu masuk dalam online. Siap, tak sampai 5 minit pun siap. Okey, jadi yang mesti didaftarkan. Kemudian tengok balik, okey yang ni awak dah sebut tadi Ain, berumur 21 tahun, okey sekarang 18 tahun boleh, bermaustatin, menetap atau tinggal luar negara pun boleh. Maksudnya rakyat yang tinggal luar negara juga layak mengundi dalam pilihan raya. Okey, syaratnya dengan undi secara pos lah Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya, Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Okey, mana-mana kawasan lah. Okey. Okey, itulah dia syarat-syarat menjadi pengundi. Okey, faham Ain? Faham tak? Faham? Alhamdulillah. Okey, baik. Alright, ada lagi soalan tak untuk topik pilihan raya? Ada tak lagi soalan, respon? Kalau ada soalan, tanya. Cikgu, cikgu. Ya. Kenapa perlu didaftarkan? Kalau tak daftar tu, maksud saya kenapa perlu didaftarkan nama untuk mengundi? Okey, baik. Kenapa untuk didaftarkan nama pengundi? Okey, bayangkan kalau kerajaan tidak buat syarat tiada pendaftaran. Maksudnya bukan warga negara boleh mengundi. Apa kesannya, Ayuni? Faham tak? Kesan dia orang luar pun boleh jadi ahli parlimen macam tu. Mana boleh? Patutnya Malaysia lah, betul tak? Betul. Itu sebabnya kerajaan membuat satu undang-undang, syarat untuk menjadi pengundi mesti didaftarkan. Jadi supaya kerajaan dapat memastikan bahawa pengundi ni betul-betul seorang warga negara Malaysia. Betul-betul berumur 18 tahun ke atas. Okey, kalau tak buat macam tu maksudnya Sekatan 3 boleh keluar mengundi. Jadi Sekatan 3 dia tak matang lagi, masih kanak-kanak ribena lagi. Okey. Jadi dia masih tak matang, boleh rakyat mengundi. Mana boleh gitu. Itu sebabnya kerajaan kena daftar dulu. Okey. Itu sebenarnya mesti daftar. Kalau tak, susahlah. Okey. Okey. Ada lagi soalan nak tanya tentang pilihan raya? Topik ni sebenarnya sangat menarik sebab dia pilihan raya. Bukan senang pilihan raya. Bukannya selalu pilihan raya 5 tahun sekali. Okey. Cikgu ada kisah soalan? Boleh. Banyak pun tak apa. Okey, silakan. Contoh dia macam ni. Kan dia dah daftar nama dia untuk mengundi. Okey. Lepas tu dia pindah Amerika. Tapi dia dah dia jadi warga negara Amerika. So boleh ke dia mengundi lagi di Malaysia ataupun dia punya nama tu dia dibatalkan daripada mengundi? Okey, baik. Di sini ada beberapa. Okey, baik. Awak soalan tadi dia dah mohon jadi warga negara Amerika dan dapat. Okey, baik. Undang-undang Malaysia telah menetapkan bahawa mana-mana rakyat Malaysia yang mempunyai warga negara lain, selepas dia dapat warga negara Malaysia kemudian dia mohon warga negara lain, okey, maka dia akan lucut taraf kewarganegaraannya. Jadi dalam kes ini, individu seperti Ayuni cakapkan itu tidak layak mengundi, sama ada walk in atau secara pos. Tak boleh sebab dia tak cukup syarat, iaitu bukan warga negara Malaysia. Walaupun dia satu ketika dulu lahir Malaysia, tapi kerana dia mohon warga negara Amerika dan dapat, maka dia sudah tidak taat setia kepada raja dan negara. Okey, jadi dilucutkan kewarganegaraan secara automatik. Kita belajar dalam bab sebelum ni. Ingat balik dalam bab perlembagaan. Okey, dalam topik ini, dalam bab ini topik perlembagaan. Okey, faham? Faham tak? Faham? Orang rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang tinggal di Amerika atas kerana belajar, dia study melanjutkan pelajaran di luar negara iaitu Amerika atau mana-mana negara, itu kes lain. Dia tetap warga negara Malaysia.
cuma dia lanjut pelajaran di luar negara, ataupun pasukan selamatan, okey, kaki tangan kerajaan yang berkhidmat di luar negara, dia adalah warga negara Malaysia yang sah dan ada hak untuk mengundi. Kaedah undinya secara pos lah. Okey. Baik, ada lagi nak tanya? Silakan. Ada yang bermain di fikiran anda tentang pilihan raya ni? Silakan. Tak ada dah kot. Tak ada dah Okey, baik. Kalau kita teruskan dengan topik baru 7.2 dan topik terakhir Topik 7.2 negara persekutuan. Rujuk halaman 184. Okey, rujuk halaman 184. 7.2 negara persekutuan. Jadi cikgu tunjukkan slide-nya Jadi tengok skrin masing-masing. Parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963. Baik. Sorry maafkan cikgu. Okey, kita patah balik. Cikgu dah terlompat. Selepas pilihan raya inilah parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963. Baik. Jadi cikgu rasa yang ini cikgu tunjukkan saja sebab SPM dia topik ini tidaklah begitu popular keluar dalam SPM lah. Okay, sebab hanya membincangkan nama parti politik saja. Itu saja. Jadi cikgu tunjukkanlah saja dia punya kandungan ni tidak ditekankan dalam SPM lah, tapi cikgu kena tunjukkan juga kepada anda. Okey, jadi dengar betul-betul parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963 Parti politik merujuk kepada sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama, bertujuan untuk berjuang bagi mendapatkan kuasa, menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing-masing. Asas pembentukan parti adalah ideologi politik dan sikap perkauman. Contohnya, UMNO untuk kaum Melayu, MCA untuk kaum Cina, dan MIC untuk kaum India. Setiap ahli parti bertanggungjawab untuk membayar iuran keahlian dan memberi kesetiaan serta komitmen terhadap perjuangan parti. Berikut adalah senarai parti-parti politik yang telah ditubuhkan sehingga tahun 1963. Parti-parti politik di Tanah Melayu, parti-parti politik di Sarawak, parti-parti politik di Sabah. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Baik, kita lihat parti-parti politik di Tanah Melayu. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Ini dia. Tak perlu klik lah sebab dia setakat ni pada pandangan cikgu yang ini tidak ditekankan sangat dalam SPM lah. Okey. Baik. Seterusnya parti politik di Sarawak. Parti politik di Sarawak. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Kemudian parti politik di Sabah. Parti politik di Sabah. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Okey, baik pelajar-pelajar. Begitulah dia parti-parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963. Topik ini sangat-sangat jarang ditanya dalam SPM lah secara detailnya. Dalam SPM ni tak ada tanya, setakat ni tak ada. Okey, jadi memang tidak ditekankan lah. Okey. Jadi cikgu rasa awak boleh baca je sendiri dalam buku teks. Okey, sebab dalam buku teks tu ada nama parti dengan tujuan penubuhan secara ringkas saja. Okey. Jadi kita teruskan pula dengan topik terakhir iaitu 7.2 negara persekutuan, rujuk halaman 1. Negara persekutuan. Negara persekutuan. Pengenalan. Malaysia ialah sebuah negara persekutuan. Apakah maksud persekutuan
Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri. Kedua-dua kerajaan, persekutuan dan negeri menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Klik untuk melihat jadual yang menunjukkan pengagihan kuasa pentadbiran di Malaysia. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, itulah maksud negara persekutuan. Ingat kembali, dalam bab 4 yang lalu, orang Melayu menentang gagasan Malayan Union. Orang Melayu menuntut supaya konsep persekutuan dikembalikan semula seperti sebelum Malayan Union. Jadi itu sebabnya negara persekutuan kita lahir, ekoran daripada tentangan orang Melayu yang mengikut konsep sebelum Malayan Union. Ingat balik sebelum Malayan Union bagaimana British buat? British buat contohnya British ada negeri-negeri Melayu bersekutu, ada negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi negeri-negeri Melayu bersekutu ni terdiri daripada persekutuan gabungan negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, itulah dia negeri-negeri persekutuan. Jadi orang Melayu nak konsep yang macam tu. Jadi lahirlah negara persekutuan kita. Jadi negara persekutuan kita lahir daripada gabungan. Persekutuan ni gabungan daripada kerajaan negeri, beberapa kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Baik, kerajaan persekutuan kita ada satu je lah kerajaan persekutuan kita. Kawasannya ada, yang pertama Kuala Lumpur, itu kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Kita ada wilayah persekutuan Putrajaya, kita ada wilayah persekutuan Labuan. Ini adalah wilayah persekutuan, pecah pada 3. Manakala kita ada banyak kerajaan negeri, bermula daripada Perlis, Kedah, Perak, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Itulah kerajaan negeri. Gabungan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan membentuk negara persekutuan. Baik. Untuk memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar, agihan kuasa perlu dibuat bagi kedua-dua kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini. Jadi dibuat seperti ini, dibuat satu senarai persekutuan, senarai negeri dan juga senarai bersama. Senarai persekutuan memuatkan bidang kuasa persekutuan, iaitu hanya kerajaan persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya. Senarai negeri mengandungi bidang kuasa yang diperuntukkan kepada negeri, iaitu kerajaan negeri sahaja mempunyai kuasa terhadapnya. Senarai bersama pula menurunkan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dalam bidang kuasa ini, kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya. Baik, cikgu tunjuk sekali lagi ulang balik lah. Cikgu nak ulas sedikit. Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid akan dapat. Baik, boleh rujuk buku teks halaman 185 Kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dalam bidang kuasa ini, kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya. Baik, senarai persekutuan. Senarai persekutuan ialah kuasa-kuasa untuk kerajaan persekutuan sahaja. Kerajaan negeri tak boleh masuk campur. Sebagai contoh, bidang pertahanan negara. Jadi itu bukan kuasa kerajaan negeri. Kerajaan negeri tak boleh masuk campur tentang hal ehwal pertahanan negara. Begitu juga sebaliknya untuk kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan tidak boleh masuk campur dengan urusan kerajaan negeri. Sebagai contoh, undang-undang Islam adalah kuasa kerajaan negeri. Jadi tidak boleh kerajaan persekutuan masuk campur. Jadi inilah senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama seperti yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi boleh dikatakan sebagai panduan untuk kuasa-kuasa pentadbiran ini mentadbir negara. Sebagai contoh, pelajaran adalah di bawah bidang kuasa persekutuan. Namun begitu, tiada halangan untuk kerajaan negeri membina sekolah milik kerajaan negeri. Sebagai contoh,
sekolah milik kerajaan negeri selalunya tiada huruf K. Ada dua. Okey. SMK, SK adalah sekolah kerajaan persekutuan. Contoh SMK Jengka Pusat 2 adalah sekolah di bawah kerajaan persekutuan. Begitu juga dengan SK Jengka Pusat 2 adalah sekolah di bawah kerajaan persekutuan. Manakala di Jengka sekolah Mahat, sekolah Mahat jalan nak ke hospital itu bukan sekolah kerajaan persekutuan. Itu adalah sekolah kerajaan negeri. Begitulah. Begitu juga contoh kerajaan negeri, kerajaan persekutuan tak boleh masuk campur tentang hari-hari cuti negeri. Contoh hari-hari keputeraan Sultan Pahang. Kerajaan persekutuan tak boleh nak pindah hari cuti tersebut, tak boleh sebab ini adalah kuasa kerajaan negeri. Sungguh pun begitu, terdapat juga kuasa ini dikongsi bersama dan ini ada dalam senarai bersama seperti kebajikan sosial, beasiswa, taman negara, perancangan bandar di wilayah, penjagaan haiwan, kesihatan dan kebersihan awam, parit dan tali air, pemulihan, hiburan awam dan perhubungan. Okey. Baik, itulah pelajar-pelajar senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Okey. Baik, kita lihat konsep. Konsep kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan mempunyai kuasa yang luas dalam pentadbiran negara meliputi perkhidmatan ekonomi, sosial, keselamatan dan pendidikan. Kuasa eksekutif bagi kerajaan persekutuan terletak pada Yang di-Pertuan Agong, tetapi Kabinet atau Jemaah Menterilah yang menjalankan kuasa tersebut. Jemaah Menteri pula diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Kuasa eksekutif bagi kerajaan negeri terletak di tangan Raja atau Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri. Urusan pentadbiran di peringkat negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco di Semenanjung Malaysia, Majlis Tertinggi di Sarawak dan Kabinet di Sabah. Mereka ini dibantu oleh 3 orang pegawai kerajaan ex officio, iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Keuangan Negeri dan Penasihat Undang-Undang Negeri. Okey, seterusnya. Lambang-lambang negara. Okey, lambang-lambang negara ni kita akan belajar topik yang seterusnya. Okey, topik topik terakhir bagi bab 7 ni. Tadi topik terakhir bagi ke demokrasi berparlimen. Okey. Baik, setakat ni ada nak tanya pelajar-pelajar? Ada nak tanya tentang negara persekutuan? Boleh tanya sekarang. Ada nak tanya? Silakan. Tak ada. Tak ada. Tak ada Tak ada ke? Ya, tak ada. Okey, kalau tak ada baguslah. Ada lagi? Cikgu ulang balik. Ada nak tanya silakan. Tanya. Tak ada Okey, kalau tak ada apa kata kita habiskan terus bab 7 ni iaitu lambang-lambang negara. Okey, sikit saja. Lambang-lambang negara ni sangat mudah sebenarnya. Okey. Tajuknya ataupun topiknya ringkas saja. Okey. Cikgu percaya anda cepat faham Cikgu, raja boleh jadi soalan apa ni? Adam? Cikgu, raja boleh jadi soalan tak? Boleh? Apa ni? Apa maksud ni? Adam, betul, boleh awak typekan sekali lagi apa sebenarnya soalan awak? Calon. Oh, calon. Tak boleh. Tak boleh. Adam, raja tak boleh jadi calon. Sebab dia raja, tak boleh. Raja ni ketua negara, tak boleh. Dia rakyat kaki tangan awam. Dia rakyat yang bukan kaki tangan awam. Okey. Jadi
Jadi apa nama, tak boleh jadi calon lah. Sebab dia dah ada tugasnya sebagai raja. Pembaca berita. Tengoklah pembaca berita tu kerajaan ke swasta. Kalau pembaca berita tu RTM 1, RTM 2 di bawah Kementerian Penerangan, iaitu Radio Television Malaysia, memang tak boleh lah dia menjadi calon sebab dia adalah kaki tangan awam. Okey, contohnya TV1, TV2 kan. Jadi semua kaki tangan TV1, TV2 tu sebenarnya kaki tangan kerajaan tu. Jadi mereka tidak boleh menjadi calon pilihan raya. Jadi mengundi boleh. Undi boleh, calon tak boleh. Okey. Baik. Apa kata kita teruskan dengan topik terakhir teruslah. Boleh tak pelajar-pelajar kita habiskan terus bab 7 ni? Selesai senang. Boleh Okey, bolehlah tu. Tak ada apa-apa respon, kita sambung Okey, rujuk buku teks halaman 187, lambang-lambang negara. Okey, baik. Jadi apa yang kita nak belajar dalam lambang negara? Yang pertama, apakah lambang-lambang negara? Yang kedua, apakah maksud lambang-lambang negara tersebut? Dua perkara ni kita akan belajar. Dan sebenarnya awak dah tahu sebahagian besarnya. Jadi cikgu tunjukkan topik terakhir kita iaitu lambang-lambang negara. Okey? Lambang negara. Setiap rakyat perlu menunjukkan kesetiaan, kesanggupan untuk berkorban dan kecintaan terhadap tanah air. Untuk melahirkan perasaan tersebut, lambang negara telah diwujudkan. Tujuannya supaya rakyat sentiasa bersemangat, bersatu padu dan sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara Malaysia. Baik pelajar-pelajar, jadi lambang negara ada 3. Yang pertama jata negara, yang kedua bendera Malaysia, yang ketiga lagu kebangsaan. 3 lambang negara kita. Okey, ada pelajar beritahu cikgu keris pun lambang negara. Ya, keris lambang negara, tetapi bukan jawapan yang tepat. Dia paling tepat jata negara. Ni. Sebab jata negara ni ada keris. Ada pelajar bagi jawapan, cikgu Islam juga lambang negara. Okey, cikgu pun bagi respon. Okey, sebahagian betul, sebahagian salah jawapan tu. Kenapa pula cikgu? Sebab jawapan paling tepat ialah jata negara. Kenapa? Jata negara kita ada bulan sabit. Bulan sabit dan bulan sabit ini mewakili Islam sebagai agama rasmi negara. Ini adalah lambang negara. Jadi yang penting sebenarnya Islam ada lambang negara. Ya, betul. Ada sebahagiannya betul, sebahagian tak. Yang paling tepat jata negara. Okey. Keris. Okey. Keris betul, tapi yang paling tepat lambang negara ialah ini, jata negara, bendera Malaysia, lagu kebangsaan. Jadi macam inilah. Kalau dalam peperiksaan, okey, kalau jawapannya awak bagi keris, Islam, okey betul sebenarnya. Mungkin akan dapat markah, tetapi jawapan yang paling tepat ialah jata negara. Sebab jata negara tu merangkumi semua agama Islam. Kita ada keris ni mewakili, keris dalam jata negara ini sebenarnya mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu satu ketika dahulu. Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Itu sebab lambangnya keris. Jadi itu sebab yang cikgu cakap keris ni lambang negara, sebahagiannya tepat, sebahagian tak tepat. Okey. Jadi jawapan yang tepat ialah apakah lambang-lambang negara? Jawapan yang tepat ialah jata negara, bendera Malaysia dan lagu kebangsaan. Okey, jadi itu sebabnya kadang-kadang cikgu jumpa jawapan dalam peperiksaan macam itulah, ada pelajar letakkan bunga raya. Jadi cikgu nak bagi jawapan bunga raya betul juga, tapi tak lengkap sebab jawapan tepat jata negara. Sebab apa? Bunga raya dalam jata negara ni, nampak ni. Jadi macam mana tu? Jadi bergantunglah kepada bagaimana bentuk skemanya pula nanti. Lebih baik awak tuliskan jata negara. Selesai. Okey. Baiklah, kita teruskan dengan konsep. Kita akan dengar apakah maksud di sebalik warna simbol-simbol dalam lambang negara tersebut. Okey. Konsep. Konsep kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maaf, salah tekan pula. Lambang-lambang negara. Konsep kerajaan. Okey, baik. Jata negara. Jata negara Malaysia menjadi lambang kemegahan penduduk negara ini.
Setiap lambang pada jata negara mempunyai maksud tertentu. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Okey, tengok ni. Limau, berani. Bulan sabit, agama Islam, agama rasmi. Bintang pecah 14, ada 14 buah negeri dalam Malaysia. Keris, okey, melambangkan 5 buah negeri Melayu bersekutu. Tidak bersekutu satu ketika dahulu. Cikgu dah sebut tadi. Yang ni warna-warna ni melambangkan negeri-negeri Melayu bersekutu satu ketika dahulu. Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan. Yang ni negeri Melaka, negeri Selat dahulu. Pulau Pinang, negeri Selat dahulu. Yang ni Sabah, okey, jata negeri Sabah. Okey, ada lambang Gunung Kinabalu. Yang ini adalah jata negeri Sarawak, ada lambang burung kenyalang. Yang ni lambang bunga raya, bunga kebangsaan negara. Jadi kita ada bersekutu bertambah mutu. Okey. Bersekutu ni bergabung, okey, lagi kualiti. Okey, bermaksud perpaduan di antara negeri di Malaysia. Inilah lambang-lambang dalam jata negara. Okey. Baik, kita lihat pula lambang-lambang dalam bendera Malaysia. Bendera kebangsaan. Bendera kebangsaan berkibar megah di negara kita sebaik sahaja bendera Union Jack diturunkan pada tengah malam 31 Ogos 1957. Pada masa sekarang, bendera kebangsaan juga dikenali sebagai jalur gemilang. Penat pula kita karaoke ni. Okey, baik, inilah lambang-lambang dalam bendera Malaysia. Okey, merah berani, putih suci, kuning Raja Melayu, biru perpaduan, bintang, okey, 14 buah negeri. Bulan sabit Islam, okey. Merah berani, okey, putih suci, ada 14 jalur melambangkan gabungan negeri Malaysia. Okey, inilah maksud dalam lambang-lambang negara. Okey, yang penting dalam peperiksaan nanti maksud dalam lambang-lambang tersebut. Baik, kita lihat lambang ketiga iaitu lagu kebangsaan Negaraku. Lagu kebangsaan. Sebelum merdeka, lagu kebangsaan negara kita ialah lagu kebangsaan British, iaitu God Save the Queen. Lagu kebangsaan kita dikenali dengan tajuk Negaraku. Ia dicipta pada tahun 1957 dan dipilih oleh Tunku Abdul Rahman. Lagu Negaraku diambil dari lagu Terang Bulan, iaitu lagu kebangsaan negeri Perak. Lirik lagu kebangsaan telah digubah semula oleh Encik Saiful Bahri berdasarkan lagu Terang Bulan. Lagu kebangsaan membangkit semangat patriotik dan cinta akan tanah air. Siap berdiri tu Okey. Baiklah. Itulah tadi pelajar-pelajar lambang-lambang negara kita, jata negara, bendera Malaysia dan lagu kebangsaan. Maka tamatlah pelajaran kita pada pagi ini, iaitu bab 7 selesai. Okey, baik pelajar-pelajar. Ada nak tanya tentang lambang? Ada talian tanya, silakan.
Silakan. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Yang lain? Adam tak ada. Ayuni? Tak ada. Okey. Seorang lagi tu atas penama Latifah Daud tu. Ada tak ada? Siapa tu Dia guna mak. Bukan Syafa. Syafa. Siapa Syafa. itulah. Siapa? Okey. Tak ada? Oh, tak ada. Maaf je aku lupa awak guna nama tu Tak apalah. Siapa ada tak? Tak ada Tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan maka betul tak ada soalan ni sebab cikgu nak tutup dah ni, tamatkan kelas. Okey. Ya, tu, sebab cikgu jangka memang kelas ni berakhir lebih awal sedikit sebab topiknya sikit saja, tinggal lagi kita nak cover tu kan. Okey, baik. Ada tak sekali lagi cikgu tanya, ada soalan? Tak ada. Okey, tak adalah tu Baiklah, alhamdulillah. Okey, kita dah tamat bab 7. Tinggal 2 bab lagi, iaitu bab 8 dan juga bab 9. Nanti bila kita kembali semula ke sekolah, kita fokus kepada ulang kaji. Jadi cikgu harap sangatlah pelajar-pelajar yang tidak menyertai kelas online sepanjang tempoh PKP ini dapat belajar melalui rakaman pengajaran yang cikgu muat naik dalam Telegram nanti. Adam tanya bila buka sekolah. Wallahualam, cikgu tak tahu. Apa yang cikgu pasti ialah kerajaan akan mengumumkan pembukaan sekolah 2 minggu sebelum sekolah itu dibuka. Contoh, lagi 2 minggu sekolah dibuka, kerajaan akan buat pengumuman. Bila cikgu tak tahu 2 minggu tu? Cikgu tak tahu. Tapi pada pendapat cikgu, pandangan cikgu, sekolah tak akan dibuka selepas PKP yang keempat ni. Sekolah akan dibuka selepas raya. Ini pandangan cikgu lah. Apapun terserah kepada kerajaan. Kerajaan dia menilai situasi wabak ni. Jadi cikgu tak tahu. Apa yang pasti, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah akan dibuka 2 minggu nanti. Bukan 2 minggu lagi. Lagi 2 minggu nak buka sekolah, kerajaan akan beritahu tarikh dia. Jadi cikgu tak tahulah bila kan. Trial SPM. Okey, wallahualam. Cikgu tak pasti. Okey. Setakat ini kerajaan fokuskan langkah-langkah pencegahan penyakit dulu, penyakit COVID-19 dulu. Langkah-langkah pencegahan dan keselamatan. Jadi trial berkaitan dengan peperiksaan ni kita tangguhkan buat sementara waktu. SPM pun tangguh tahun depan, apatah lagi trial SPM. Okey. Jadi trial SPM pun ditangguhkan lah. Bila cikgu tak tahu. Ada atau tak ada, itu pun cikgu tak tahu. Terpulang kepada kerajaan, kepada Jabatan Pelajaran Negeri Pahang. JPN Pahang kata ada trial, kita buatlah. Tapi cikgu rasa trial ni, kalau buatlah trial ni, dia akan buat di hujung-hujung nanti. Okey, di hujung-hujung lepas kita tamat PKP, kita kembali ke sekolah, mungkin hujung-hujung ada trial. Mungkin peringkat sekolah saja trial. Dia bukan peringkat daerah. Okey, peringkat sekolah saja. Maksudnya sekolah tu nak buat, bergantunglah nak buat atau tidak. Mungkinlah Jadi apapun sebenarnya jangan awak runsing tentang peperiksaan percubaan pertengahan tahun ni, jangan runsing. Yang betul awak bimbangkan ialah SPM ni lah. Dan juga awak belajar dalam tempoh PKP ni sangat penting. Jadi belajarlah secara talian, tak boleh ikut secara talian, ikutilah rakaman pengajaran cikgu. Tak boleh ikut rakaman pengajaran cikgu, tontonilah mana-mana sumber dalam YouTube, internet. Tak nak juga tontonilah siaran televisyen, siaran TV pendidikan. Tak boleh juga baca buku teks, buat buku kerja sejarah. Tak boleh juga, cikgu tak tahu nak cakap apa dah. Okey, itulah tanggungjawab awak seorang sebagai pelajar Okey, baik Kalau tak ada apa-apa, okey, marilah kita cikgu nanti kelas pecah 2 ke? Ayuni kata. Okey, SOP-nya macam itulah sebab cikgu tengok sebab dalam kelas tu tak boleh terlalu ramai mungkin maksimum 17 orang atau kurang. Jadi mungkin kelas tu dipecah kepada 2. Mungkin 5 AB 5 AB2 5 IR2, ada 2 section lah. Kalau kelas tu ramai lagi mungkin pecah pada 3 section, bergantung susun. Tapi yang pasti ialah nanti kelas boleh pecahkan itulah untuk membendung
penularan. Meja jauh macam mana nak bincang? Boleh bincang. Bincang tak mestinya rapat-rapat. Okey Adam, boleh bincang. Dia semeter awal bincang nak semeter. Boleh? Cuma tak boleh lah close contact. Bincang secara lisan lah. Maksudnya awak tak boleh rapat dah rapat sangat. Dia mesti semeter. Boleh bincang semeter. Sebincang meter boleh. Tak apalah Adam, inilah namanya PM kita kata normal baharu selepas PKP. Okey, yang perlu kita ikuti selama 2 tahun. Ni normal baru kita kena buat selama 2 tahun untuk memastikan bahawa rantaian COVID-19 betul-betul dapat diputuskan. Baiklah. Mari kita tamat kita punya kelas. Kita akhiri dengan surah Al-As dan tasbih Al-Kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana ikuti kelas cikgu pada pagi ini. Okay, salam kepada ibu bapa penjaga anda. Okay, bye-bye. Kita jumpa lagi. Okay, dalam bab 8. Okay. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.